makanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Polis Diraja Malaysia PDRM setakat ini membuka 8 kertas siasatan membabitkan pelbagai kesalahan ketika musim pilihan raya umum ke-15 PRU15. Mengulas selanjut pengarah op PRU15 Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Seri Hazani Ghazali memaklumkan bahawa setakat pada Sabtu lepas, 2 kes berlaku di negeri Selangor iaitu melibatkan siasatan mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiksaan KK atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998, Seksyen 447 KK dan Seksyen 143-1 Peraturan Penerbangan Awam PPPA 2016. Tentera Darat bercadang agar latihan peralihan yang diberikan kepada anggota tentera sebelum menamatkan perkhidmatan dapat ditambah baik. Sehubungan itu, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Mohd Zim berkata, penambahbaikan tersebut termasuk dengan kerjasama pihak swasta yang bertujuan agar kerjaya kedua disertai anggotanya sesuai dengan kursus yang telah diikuti. Bercakap kepada pihak media selepas Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia kepada Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM peringkat Negeri Sembilan di Auditorium Sebatang Kara Kem Segenting di Port Dickson Negeri Sembilan, Jeneral Tan Sri Zamrus turut berkata, kursus latihan peralihan merupakan satu faedah yang hanya diberikan kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia sebelum mereka menamatkan perkhidmatan dan memberi latihan kemahiran sebagai persediaan awal sebelum beralih ke bidang awam. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 30 Oktober 2013, Seminar Pendidikan Kanak-Kanak tahun 2013 telah diadakan di Sekolah Rendah Agama Al-Khawarizmi, kawasan Perumahan Seri Pantai, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Seminar ini merupakan anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, JAWI. Matlamat seminar ini diadakan adalah untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang boleh diamalkan dalam kehidupan kanak-kanak dan memudayakan akhlak mulia supaya menjadi anak soleh dan cemerlang. Di samping itu, ia bagi meningkatkan lagi pemahaman kanak-kanak tentang kualiti hidup berlandaskan cara Islam melalui pengisian pendidikan. Seminar ini diisi dengan 2 slot ceramah iaitu Adab dengan Ibu Bapa yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Yahya Mahyuddin bin Utuh Said, Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Qaryah Jawi, dan Penghayatan Al-Quran dan Sunnah dalam kalangan kanak-kanak yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafizuddin, Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Qaryah Jawi. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran.
sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam duha juga untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10.09 pagi dan masanya untuk saya Nur Hayati Paradi temankan anda menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Isnin 3 jam bersama dengan sahabat-sahabat, insya-Allah. Perkongsian kita hari ini untuk tanggal 7 November 2022 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Apa khabar anda? Saya doakan semoga sentiasa dalam keberkatan, dalam kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, telah pun sama-sama kita berkongsi menerusi Warna Pagi sebentar tadi 4 jam bersama dengan Pian dan juga Aiman untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar perkongsian kita dengan suara baru kan. Masya-Allah, moga-moga apa juga yang dikongsikan oleh mereka dan juga penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman memberikan manfaat dan juga semangat baru
untuk kita meneruskan kehidupan dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kita akan mulakan kejap lagi pengajian kita dalam Pesona Dizarah untuk kita lebih memantapkan lagi ilmu berkaitan dengan kecerdikan emosi. Sebab apa kecerdikan emosi? Sebab kalau kata pandai, dia hanya pada akal saja. Tapi kata cerdik, dia emosinya stabil, akalnya pun sihat, insya-Allah, untuk sama-sama memandu kehidupan kita, insya-Allah. Jadinya untuk perkongsian kita dalam Pesona Dizarah tentang kecerdikan emosi, kita nak sambung lagi berkenaan dengan nilai sosial, insya-Allah, bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Jadinya kita akan kongsikan secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM kita ada videonya. Jadinya anda boleh ikuti juga secara langsung di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sementara kita nak menantikan Ustaz Muhammad menerusi Pesona Dizarah, jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu inspirasi kita pagi ini, bermula dengan Ustaz Tiga Beradik menerusi lagu Masihkah Tuan Ingat. Masihkah Tuan Ingat, untuk sama-sama kita dengarkan mesej yang sangat baik cuba disampaikan menerusi lagu ini, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Masih Tuan ingat keletah dulu-dulu ke surau lama untuk berguru sambil menjunjung Al-Quran di kepala. Tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji? Jika tiadanya Al-Quran di hati, kita mudah dilukai, juga mudah membenci, akan payah maafi. Guru juga pernah berpesan, makin jauh Tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran berteleku menunggu, bacamu kadang keras, kadang berlagu, dia akan tetap rindu. Juga pernah berpesan, makin jauh Tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran berteleku menunggu, dia akan tetap rindu. Guru mengaji sudah tiada, tanpa disedari Tuan semakin tua, usah ditanya. Hukum ikhfa hakiki entahkan sama bunyi dengan izhar syafawi. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu?
tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Leah, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Leah. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita. Tapi dia bukan waris kita bang kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leah. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei, Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leah. Selama ni saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Ada masalah untuk menguruskan harta anda? Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-576-9400. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. An Abi Abdurrahman Al-Hubuli An Abdullah bin Amr Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis'ad wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-sarf faqala afil wudu'i israf qala na'am wa in kunta ala nahrin jar. Daripada Abu Abdurrahman Al-Hubuli, daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu kawasan dan melihat Sa'ad sedang berwuduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pembaziran apakah ini?" Sa'ad bertanya, "Adakah terdapat pembaziran dalam berwuduk?"
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan larangan membazir walaupun mempunyai sumber air berlebihan, khususnya ketika melakukan amalan wajib seperti berwudu dan mandi hadas, apatah lagi jika sumber tersebut terhad atau semakin berkurangan. Konsep larangan membazir dalam Islam dijelaskan dalam hadis ini, biarpun ketika sumber berkenaan melimpah ruah dan tidak terhad, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir." Tujuan larangan membazir adalah untuk mengingatkan kita umat Islam bahawa pembaziran air boleh mendatangkan banyak mudarat kepada kehidupan manusia dan makhluk lain, terutama pengurangan sumber air yang boleh menyebabkan berlakunya krisis air. Dalam konteks Malaysia, 3 cabaran utama perlu ditangani untuk mengelakkan pengguna daripada membazirkan air. Pertama, tarif air yang terlalu rendah berbanding dengan kebanyakan negara lain termasuk Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Kedua, peralatan dan gadget air yang banyak menggunakan air. Dan akhir sekali, sikap dan tabiat pengguna yang kurang peka terhadap kepentingan pelestarian air secara menyeluruh. Umat Islam hendaklah belajar dan berusaha menjimatkan air untuk kegunaan berwuduk, iaitu memadai hanya 1 liter berbanding kebiasaan di Malaysia antara 5 hingga 10 liter, dan mandi menggunakan 10 liter berbanding kebiasaan menggunakan lebih 20 liter. Disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof daripada buku 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar, tulisan bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu berhasad dengki. Janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain. Janganlah kamu saling memarahi. Janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan. Dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat fizikal Rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadah. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan yang dinantikan ramai. Setiap Isnin menantikan rancangan Pesona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni jenis ustaz yang ada di mana-mana. Kan ustaz berada dalam kereta, tapi Masya Allah kita bersiaran secara langsung saat ini. Jadi anda boleh ikuti perkongsian ini bukan sekadar di Radio IKIM secara live, juga di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Anda boleh ikuti perkongsian kita, dah tonton tu share lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita nak memantapkan lagi ilmu berkenaan dengan kecerdikan emosi. Tajuk kita tentang emosi dan juga stres. Jadi ni ustaz, awalan ni kita mulakan dengan sedikit mukadimah kita ustaz. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasar wa wala dirahmati Allah DJKIT selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi berbahagia ni, kalau di mana kita berada jadi maknanya kita akan akan bersama dengan Pesona di Zahra. Minggu depan saya berada di Argentina. Saya dapat maknanya mewakili Malaysia untuk pertandingan kuda lasak di sana. Berusahalah ustaz. InsyaAllah kita doakan ustaz berjaya dengan cemerlang membawa nama negara ustaz, insyaAllah. Daripada kejauhan, insyaAllah kita tetap akan Pesona di Zahra, insyaAllah. Okey, pada pagi yang berbahagia ni, saya nak kongsikan daripada sudut emosi. Okey, kita nak cerita pada hari ini salah satu cara untuk kita memahami tekanan kita ataupun kita panggil stres daripada sudut emosi. Stres ni dia banyak sebab. Okey, tapi kita nak bahas daripada sudut maksudnya emosi. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, tekanan semua orang ada. Okey, tapi tekanan emosi ada tiga sebab. Tiga sebab kenapa suatu orang itu boleh tertekan daripada sudut emosi. Sebab kalau tidak dijaga, tidak faham, maka kita tidak akan dapat macam mana cara nak mengatasi. So benda-benda emosi ni benda yang sangat penting. Dia akan memberi kesan banyak benda dan banyak perkara dalam kehidupan kita seharian. Okey. Yang pertamanya, kita dah belajar mengenai emosi. Saya ulang balik, mungkin ada di antara kita yang maksudnya baru ikuti. Secara umumnya kita panggil secara super trait-nya. Super trait-nya, emosi ada 4 warna. Kita namakan sebagai warna. Sebenarnya dengan Quran Allah sebut mukhtalifan alwanhu, berbagai-bagai warna. Pertama ada warna merah. Merah ni tegas, maknanya nak sekarang-sekarang, cabaran. Yang keduanya adalah biru. Biru ni main dia adalah santai. Yang ketiga hijau. Hijau ni kesian, simpati. Dan yang keempatnya kuning. Kuning ni lebih pada macam teratur, peraturan, SOP dan sebagainya. Jadi maknanya, kenapa satu orang itu pertama dia boleh stres? Yang pertamanya adalah apabila dia tidak dapat tunjukkan emosi dia. Maknanya emosi kita ni adalah inborn. Lahir-lahir memang kita ada satu emosi itu. Apabila kita tersekat untuk kita memaparkan emosi kita, seseorang itu boleh jadi stres. Okey, sebagai contoh. Okey, katakanlah DJKIT dia punya emosi adalah kuning, contoh katakan kuning kuning ke biru kan. Jadi katakan kita nak kuning. Kita adalah orang yang teratur, tersusun, maknanya teliti, tapi kita duduk dalam keadaan orang yang bersepah. Stres. Ya, stres kan. Sebab apa? Kita tak boleh nak tunjukkan kita punya kuning tu. Kita tak boleh tunjukkan kita punya kuning. Jadi maknanya kita akan jadi stres. Okey? Boleh tak ibu-ibu kakak bayangkan orang yang biru? Orang biru ni santai. Maksudnya emosi dia santai. Dia duduk dalam keadaan orang yang memang kuning contohnya. Maksudnya dia santai, relax lah, boleh buka baju, boleh letak dulu atas sofa, atas treadmill. Treadmill tu bermula dibeli tujuannya untuk menguruskan badan. Tapi sebenarnya sebulan setengah aja dia digunakan, lepas tu dia jadi tempat sidai baju. Dia jadi tempat sidai baju. Jadi maknanya dia santai, relax lah kan. Tapi duduk dekat kalangan orang yang maksudnya orang yang kuning contohnya. Maka dia akan stres dalam keadaan itu. Itu yang kita kena faham. Maksudnya ada kadang-kadang kenapa kita stres. Yang pertamanya adalah kita tak boleh nak tunjukkan, memaparkan emosi kita tu. Kan? Ada orang hijau. Hijau ni maknanya sayang, simpati. Ada jenis dia duduk dalam environment untuk orang yang tak boleh nak tunjukkan simpati. Tak boleh nak tunjukkan maknanya sayang. Tak boleh nak tunjukkan rasa kesian. Ada contoh katakanlah dia orang hijau.
duduk dalam keadaan penguatkuasaan. Jadi dia tak boleh nak tunjukkan dia punya emosi itu, maka dia boleh jadi stres. Orang merah contohnya, orang merah kan cabaran, cepat dan sebagainya, tapi dia kena duduk dalam satu environment ataupun satu keadaan yang maknanya relax, simpati, jadi dia akan stres. Jadi kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi maknanya itu kita kena faham. Benda yang pertama, kenapa manusia itu boleh jadi macam tak selesa keadaan dia itu apabila dia tidak boleh dapat memaparkan emosi dia itu. Okey, yang pertama. Yang kedua bagaimana apabila kita dipaksa secara drastik untuk memaparkan emosi yang bukan emosi kita. Okey, tadi kita tak boleh memaparkan emosi kita. Yang ini dia bukan emosi kita, tapi disuruh dan dipaksa untuk memaparkan secara drastik. Sebab tu minggu lepas dia cakap kita bercerita mengenai secara bertahap ataupun gradually. Kita cerita mengenai macam mana cara nak membentuk anak yang tak ada kuning. Tak boleh kita implement ataupun terus kita paksa anak terus jadi kuning, anak tak ada kuning. Dia kena secara gradually. Okey, contoh, katakan segmen kuning tu ada 10 contohnya. Kita bina satu. Contoh macam kuning daripada sudut ilmu 10 contoh. Stokin mesti duduk tempat dia. Baju kotor mesti duduk tempat dia. Baju bersih mesti dilipat. Katil mesti ditegangkan dia punya alas dia. Sampah mesti letakkan dekat dalam maknanya di bako sampah. Dan sampah kalau penuh dekat bako sampah kena buang. Maknanya 10 benda kuning yang kita kata okey. Walaupun anak kita tu biru, stokin campak kat bawah TV lah, dekat sofa lah. 10 ni kita kena implement kat dia secara gradually. Tapi kita kena tahu apa tu kuning. Jadi sebab itu kadang-kadang orang yang memang kuning, dia nak implement kuning pada orang yang bukan kuning. Ni contoh maknanya dia kena secara gradually. Dia kena cerakinkan apa benda kuning dia nak tu. 10 benda ni kuning contohnya tak kan. Tak semua orang automatik ada benda-benda tu semua. Bila orang ada 10 benda, contoh 10 benda kuning ni, maknanya orang akan jadi kuning secara selectively kita panggil. Kita tak boleh nak mengharapkan, okey, kenapa kita bising-bising, merepek, meraban, membebel contohnya, tapi benda apa yang nak tu tak diberitahu pada kita. Nanti kita akan stres, kita akan streskan orang lain. Sebab apa? Kita nak implement warna yang bukan emosi orang lain. Emosi inborn asal dia tu secara drastik. Dia kena secara gradually, secara pelan-pelan, secara bertahap. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Macam tu juga. Saya banyak tengok orang yang terlalu kuning, hidup dia tu tidak santai. Maknanya memang agak memang orang nampak dia stres, tapi dia tak stres sebenarnya. Sebab dia memang kuning. Tapi mana kerja sampai tengah malam, contoh kan. Jadi untuk isteri dia kata, abang kena tengok juga keluarga. Tengok keluarga tu apa? So at least kita senaraikan 10. Maknanya abang kena balik awal sikit boleh tak? Kalau lah dalam seminggu tu tak boleh nak balik awal, abang memang kerja sampai tengah malam, boleh tak 3 hari seminggu untuk hijau? Okay, kena bagi tahu secara detail. Ya, secara gradually, secara bertahap. Tak boleh kita tiba-tiba cakap, abang tak boleh faham ke? Sibuk kerja je ke? Kita ada family. Sibuk kerja, abang kerja sana, tak payah ada family. Kita bergaduh di sudut tu. Sedangkan kita tak cerakinkan, kita tak ceritakan apa itu hijau yang kita nak. Dan kita tak boleh paksa orang secara drastik untuk ada hijau itu. Jadi kena membentuk hijau tu secara selectively kita panggil, secara terpilih. So kita kena letakkan, okey, apa benda hijau yang kita nak? Mungkin 10 dulu. Lepas dia selesai 10, okey, naik lagi mungkin lagi 5. Naik lagi dalam mungkin lagi 5 lagi lepas tu. Baru kita akan nampak orang itu nampak macam dia ada, contoh kita nak bentuk hijau, nampak ada hijau. Tapi sebenarnya hijau tak boleh selectively kita panggil. Terbentuk secara terpilih. Yang kita memang nak bentuk hijau yang kita nak adalah begini-gini. Sebab kalau kita paksa dia secara drastik, maka seorang itu dia akan rasa stres ketika dia nak membentuk emosi yang bukan dia. Hari kita bincangkan pada minggu lepas, ada orang tanya macam mana nak bentuk anak yang tak kuning contohnya. Katanya kita kena bentuk secara by nombor lah. Kita cerita secara pelan-pelan. Ini benda kita nak sebenarnya. Apa tu kuning, apa tu merah. Merah ni adalah membuat keputusan contohnya. Kita cakap kat anak kita, Along jangan
Maksudnya langsung nak buat keputusan pun tak boleh. Jangan. Kalau ibu tanya, Alun nak makan apa, Alun kena jawab. Makan tom yam ke, makan nasi goreng ke, maknanya kita nak belajar anak tu jadi merah daripada sudut boleh membuat keputusan hidup dia. Contoh maknanya ajar paling kurang selectively benda keputusan ada kena buat. Pertama bab makan, yang keduanya bab nak pilih baju apa. Yang ketiga kalau kita jalan nak beli barang. Jangan sekali-sekali Alung jawab apa-apa lah mak, ikut mak lah, boleh je lah mak. Jangan sekali jawab. Maknanya kita nak bentuk merah daripada sudut direction, bagi direction, maknanya secara selectively. Barulah anak kita pun faham apa itu merah dan apa itu selektif merah. Dia hijau, dia nak raih pandangan mak dia. Satu sudut bagus, tapi satu sudut dia tak boleh buat keputusan nanti. Dari mana kita bentuk secara selektif. Jadi orang stres bila dipaksa untuk naikkan emosi dia itu secara terus, menyebabkan dia akhirnya rasa macam rimas, lemas dan sebagainya. Kita berhenti rehat sebentar. Betul Ustaz, kadang-kadang orang hijau ni nak minta orang tak sampai hati Ustaz. Tapi ni dia kena belajar untuk meluahkan apa yang dia rasa, tak pendam saja-saja Ustaz. InsyaAllah kita ada banyak juga nanti Ustaz, ada contoh-contoh orang bagaimana perkembangan mereka setelah mereka dengar pesona Zara, warna-warna mereka mula berkembang dan bercambah Ustaz. Saya akan kongsikan lepas kita berhenti seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, jom kita kurangkan stres insyaAllah menerusi pesona Zara. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على
Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Perkongsian kita Ustaz di Putrajaya, saya di Konti, rakan-rakan kat mana-mana pun berada tapi masih boleh dengarkan perkongsian kita hari ini berkenaan dengan emosi dan stres. Sebenarnya macam-macam Ustaz kan, latar belakang kehidupan manusia ni menyebabkan dia membesar. Ada ciri-ciri tertentu, kemudiannya kita nak ajar bagaimana secara selectively kita pilih ataupun kita mencambahkan lagi emosi kita supaya lebih stabil lagi. Kita ada banyak juga perkongsian-perkongsian daripada sahabat kita Ustaz. Antara sebab kita nak dengar sambungan Ustaz, antara perkongsian sahabat kita yang menarik juga Ustaz kata, sahabat kita di WhatsApp kata, Ustaz dulu saya orang kuning perfectionist tapi suami seorang yang suka bersepah. Mula-mula stres sampai nangis dan sesak nafas tapi lama-lama boleh terima, dah boleh pejam mata, kalau free saya akan kemas lah. Kan Ustaz, betapa pentingnya Ustaz kan kita faham orang lain dan kita faham diri kita. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita tadi. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ KIT, terima kepada yang bertanya dan berkongsi dan juga kepada seluruh pendengar yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kita cerita mengenai bagaimana satu orang tu boleh maknanya rasa tertekan stres. Jadi maknanya yang pertamanya adalah bila dia tak boleh nak paparkan emosi dia tu maknanya dia takkan rasa dia tu dihargai. Contoh macam katakan dia nak memaparkan kuning tapi orang cakap tak payahlah kau ni serabutlah contoh kan. Apa nak memberi sangat, jadi stres, dia tak boleh paparkan. Okay, yang keduanya bila orang dipaksa untuk ada satu emosi dia secara drastik, maka dia akan jadi stres. Dan yang ketiganya adalah iaitu emosi perlu pula, dimensi perlu yang tidak dipenuhi pula. Di mana kita dah kongsikan macam mana emosi ni dia ada dua dimensi. Yang pertamanya dimensi tunjuk, yang keduanya dimensi perlu. Maknanya apa yang kita tunjuk dan apa yang kita perlu. Jadi katakan satu orang tu terlalu perlu hijau contohnya kan. Maksudnya dan dia tak dapat hijau kan. Maksudnya dia akan jadi stres. Dia akan rasa macam tak puas hati. Maksudnya bagi suami pula katakan contohnya sayang tu adalah kuning. Sayang tu adalah sediakan rumah, sediakan kereta. Bagi dia sayang adalah hijau. Hijau yang secara kita panggil secara mikro. Sayang tu adalah pegang tangan, love you, kenyek-kenyek mata dekat kedai makan kan. maka dia akan cakap suami dia tak sayang dia. Dan suami pun akan cakap, kau nak apa lagi maksudnya kenapa? Sebab dia sayang, perlu sayang dia adalah hijau yang mikro kan. Suami bagi sayang adalah secara kuning contohnya kan. Maka dia tak rasa betul. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan emosi perlu maksudnya kita kena manage juga. Jangan tidak terlalu realistik. Okey. Sebelum kita buka kepada maknanya sahabat kita yang mungkin nak bertanya dan sebagainya, akhirnya apa kita lihat, sebenarnya hidup kita ni kena berada secara toleransi. Itu paling penting memahami. Dalam Quran surah Hujurat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki, perempuan, maknanya berkabilah-kabilah, berkaum-kaum untuk apa? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Kenal, kita bertoleransi. Pertama sekali kenal emosi kita. Kadang-kadang kita nak memaparkan emosi kita tak tentu pasal. Kita nak merah tak tentu pasal. Tak perlu pun. Kita jadi stres pula. Seolah kita tidak rasa dihargai. So kita kena faham, okey, keadaan macam ini kena relax. Keadaan macam ni tak boleh nak relax. Memang kena teliti. Keadaan macam ni kena buat keputusan. Keadaan macam ni kena paparkan kasih sayang. Maksudnya, kita kena faham. Okay, yang keduanya, tengok satu orang, kita nak implement emosi yang sepatutnya tak boleh secara drastik. Tak boleh secara tiba-tiba. Kena secara perlahan-lahan, satu takut kita panggil dalam bahasa forensik insan, kita bina secara selectively. Apa benda dia nak? Okay, kita nak anak kita tu kuning tu apa benda? Bermula mungkin dengan 10 dulu. Kuning tu adalah letakkan stokin dekat sini, baju kotor dekat sini, sampah dekat sini, sampah penuh bungkus buang. Maknanya apa tu kuning yang kita nak secara selectively, yang bukan orang tu bukan orang kuning. Apa benda? Jadi kita akan nampak dia nampak macam kuning tapi secara selectively 10 benda, 20 benda, 30 benda macam tu. Dan yang ketiganya adalah secara realistiknya apa yang kita perlu pula. Kita kena tengok adakah benda tu benda yang secara realistik atau terlalu egoistik.
Kadang terlalu egoistik kan. Ego kita nak benda tu macam mana kita nak, tanpa memikirkan emosi orang lain sampai ke takpa dia, sampai ke tahap seperti mana yang kita nak secara realistik dia. Maksudnya atau kena faham maksudnya apa yang kita perlu pula. Kalau tidak kita akan stres. Kalau kita akan ada rasa tekan kan. Sebab itu hidup ni kena tenang-tenang saja. Dalam Quran surah Hujurat ayat 13 Allah suruh kita dita'arafu, kita kenal. Bila kita kenal, kita akan bertoleransi, kita akan menghormati, kita akan menghargai, dan yang paling penting adalah kita membina keharmonian dalam hubungan kita seharian, dalam bercakap, dalam bergaul, dalam kita merasa, dalam kita membimbing orang dan sebagainya. Wallahualam. Masya Allah. Itulah kita ada rakan kita Ustaz kata antara respon yang diberikan adalah kata terlalu mengharap, memang banyak kecewa Ustaz. Komen sikit Ustaz. Okey, macam tu dah. Bila kita sebut terlalu mengharap, bila kita sebut terlalu mengharap, maknanya dia adalah emosi perlu kita. Okey, kita harapkan maknanya anak kita, ini kita bahasa forensik insan bahasa pengurusan emosi kita mengharapkan anak kita tu adalah kuning contohnya, dan dia tak sampai par dia, kita akan kecewa. Kita harap suami kita tu memang orang boleh lead rumah tangga, boleh buat keputusan, merah ada bersudut maknanya direction kan. Tapi dia tak macam tu. Dia duduk main game, dia duduk biru dia kan, main game kan. Abang kita gimana? Mana-mana lah, ikutlah. Tak boleh nak bagi idea pun. Kan? Maksudnya kita mengharap dia untuk merah tapi tak. Kita mengharap dia untuk hijau secara mikro. Kan? Kita beli bunga kan untuk dia. Kan? Maksudnya dengan mengharapkan dia akan cantiknya bunga. Dia letak kat kereta, kering bunga kat kereta tu lepas seminggu. Dia pun tak ambil. Jadi kita mengharapkan hijau secara macam tu, tapi tak dapat. Itu maksudnya, itu syarat yang ketiga lah tadi kan. Apa yang kita tak dapat sebenarnya, kita akan stres. So mengharapkan, bila mengharap ni lebih kepada maksudnya emosi yang kita perlu, apa yang kita nak, tak ada orang lain tu. So kena realistik, kena relax, kena harmoni, kena toleransi. Dia sama juga dengan orang yang suka memaafkan. Dia dah mengharap orang lain pun suka memaafkan, macam dia suka memaafkan. Bila orang tak maafkan, dia rasa macam tertekan Ustaz. Ada juga Ustaz macam tu? Dia hijau, dia memaafkan orang lain. Dia nak semua orang hijau. Orang tak macam kita, tak semua orang hijau. Ada orang yang mungkin kuning dia berkira nak maafkan sebab apa Dia boleh tanya sebab apa nak maafkan tu, sebab apa ada orang yang memang dia avoid, dia bingung kan, dia avoid. Maaf tak adalah, kembali jumpa dah, dia avoid kan. Ada orang merah, faham lah, maafkanlah tu kiranya macam tu. Ada orang merah, maaf no way man. Kalau nak kita mana jumpa, mana settle, contoh macam tu kan. So maksudnya orang tak sama. Jadi maknanya jangan mengharapkan orang macam kita akan stres kan. Maknanya kita baik, jangan mengharapkan orang semua baik macam kita kan. Jangan ingatkan kita tak makan harimau tu tak makan kita kan. Tu jangan ingatkan kita tak gigit buaya. Ada buaya, kita tak letak kat buaya gigit buaya kan. Jangan mengharapkan kita tak gigit buaya tu tak gigit kita kan. Sebab dia tak sama. Ingatlah analogi ni baik-baik kita tak gigit semut api, jangan ingat semut api tu tak gigit kita. Kita tak gigit kerengga, bagus kerengga ni nyah contoh kan. Nyah langkah kat kerengga tu, tengok je kita ketik kau tahu. Okey. Maknanya kita kena lebih luas cara kita berfikir kan Ustaz kan, masya-Allah. Dan kita ada seorang ibu yang saya rasa tak bukan ibu ini saja yang menghadapi benda yang sama. Ramadhani Jahan dia kata apa? Dia kata anak saya memang tak boleh buat keputusan sendiri, ikut umi lah, ikut ayah lah. Maksudnya bukannya mereka puan Ramadhani seorang je, ramai lagi sebenarnya Ustaz. Mungkin kongsi. Okey. Saya nak bagi mungkin nasihat lah ya. Kalau anak kita macam ni, terutama yang anak lelaki, kita kena ajar dia secara selectively untuk buat keputusan. Contoh bang, dalam bab makan, dalam bab cari baju, dalam bab nak ke mana, abang kena beritahu ayah, kena beritahu ibu, kena beritahu mak, abang nak pakai baju apa, nak makan apa. Jangan jawab abang tak mau dengar, jangan jawab ikutlah tangan. Sebab apa tau? Okey, kita akan rasa anak kita ni taat kat kita. Baguslah anak kita ni, ikut je cakap kita kan. Sebenarnya dia tak terbentuk merah dari sudut direction, dari sudut bagi direction dia tak merah.
Kalau anak kita rasa bagus, macam apa keputusan kita diikut, bersedia untuk kita kehilangan anak kita ketika dia kahwin. Sebab ketika dia kahwin, orang yang rapat dengan dia adalah isteri dia atau suami dia. Ketika tu yang bagi direction adalah orang yang rapat dekat dia. Maka ketika itu dia akan ikut pasangan dia. Dia bukan bini dia queen control, tak. Dia tak merah. Ada orang kadang-kadang terus marah menantu kan. Menantu saya tu queen control, anak saya ikut je cakap dia. Kena nasi kangkang lah tu. Maknanya mengata pula, fitnah pula orang tu kan. Padahal anak kita sebenarnya yang tak boleh buat keputusan. Sebab itu maknanya bagi anak yang mana tak boleh buat keputusan, macam ikut bapak lah, kita ajar dia. Sebab dia kalau terutama lelaki kan, dia kena lead rumah tangga, dia kena pimpin rumah tangga. Kalau dia tak boleh buat keputusan, kita suruh dia buat keputusan secara selectively. Dalam 3 benda mula-mula. Dalam bab makan, dalam bab pakaian, dalam nak pergi bercuti. Mana? Minta dia bagi pandangan. Kita tak mau dengar dia cakap, ikut abah lah, ikut mak lah. Cakap macam tu kat dia. 3 benda ni, nak. Kalau pergi kedai makan dengan dia, nak makan apa? Apa-apalah. Now, ambil menu tu, tengok nak makan apa. Maknanya start daripada benda tu. Baru nanti kita develop untuk dia buat keputusan pada benda-benda lebih besar-besar lagi. Ni didik untuk bertanggungjawab Ustaz kan, bertanggungjawab dengan keputusan yang dia akan buat nanti. Dia takut juga Ustaz, kadang-kadang bila anak-anak bercampur dengan kawan-kawan, kalau kita ajarkan sifat tersebut, nanti bila perkara maksiat pun dia tak pandai nak cakap tak untuk tak mengikut buat maksiat tersebut Ustaz. Betul dia tak buat keputusan. Kemudiannya kita nak tahu pula Ustaz, ada sahabat kita tadi kata contoh dia kata Assalamualaikum Ustaz, kata orang hijau campur biru, nak kena buat direct selling, macam mana nak handle stres tu Ustaz? Oh, dia jenis orang tak kisah kan. Orang hijau campur biru, hijau dia fikir bagi pihak orang, tak sampai hati nak jual barang. Kalau nak jual barang dia akan fikir bagi pihak orang. Orang ni mampu ke tak? Dia fikir bagi pihak orang tu. Kan? Jadi maksudnya dia susah untuk menjual barang macam tu kalau dia fikir bagi pihak tu. Okey. Caranya adalah kita kena develop hijau tu daripada sudut kita nak bantu orang tu. Kan? Okey, daripada dia kena tipu beli barang yang pelik-pelik kat luar, baik beli barang kita. Kita tahu barang kita barang berkualiti, kita tahu barang kita ni boleh membantu dia. So maknanya tukar cara berfikir, daripada kita fikir dia mampu ke tak dia dibayarkan. Memang kita takkan menjual lah. Lebih baik kita cakap okey, aku nak tolong dia sebenarnya ni. Daripada dia beli barang yang pelik-pelik kan, baik barang kita yang betul-betul kita tahu kualitinya apa. Tukar cara berfikir macam tu. Sebab orang hijau ni dia kadang dia fikir bagi pihak orang kan. Maknanya dia fikir bukan fikir orang atau fikir bagi pihak orang kan. Okey, wallahualam. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada Zainab Loli tanya soalan Ustaz. Kata Ustaz mention tentang toleransi. Adakah ni one side aja sebab macam kita je yang kena beralah, itu yang akhirnya stres tu Ustaz? Pencerahan sikit Ustaz. Okey, hidup kita ni okey, yang terjadi sesuatu benda bukan orang lain. Dia apa yang kita react, kita respon. Okey, saya pernah bagi contoh cerita ni. Saya ulang balik biar kita faham. Okey, cuba bayangkan okey, ada satu keluarga family. Okey, pagi-pagi dia turun untuk pergi kerja. Okey. Jadi ada anak dia main-main. Kan? Dia main-main, dia cakap dekat anak dia, jangan main-main, cepat sikit nanti semua lambat pergi sekolah. Anak dia main-main, kita tengah sarapan. Okey, tiba-tiba anak dia tersenggol, kita panggil dia. Tersenggol, terlanggar. Terlanggar kopi tumpah kat badan dia. Okey. Bermula dengan itu, apa yang kita respon? Tumpah kopi, dia pun marah. Apa ni, ayah dah cakap degil kan? Apa tulang degil apa semua. Anak nangis. Okey, dia pun pergi atas, saling baju cepat-cepat sebab dah pergi office. Okey, band sekolah datang, tin, anak nangis, tak nak pergi. Jadi isteri pun kata, tak apa, jalan dulu. Dia pun turun, anak isteri cakap, bang, anak ni dah nangis dah ni. Abang pergi tolong hantar di sekolah boleh tak? Band dah terlepas. Dia pun aduh tulang. Cakap bermula daripada makan Okey, dah cepat sikit lah. Maka dia pun paksa anak cepat sikit.
Okey, sebab nak cepat-cepat nak hantar anak sekolah. Kalau nak sekolah dengan laluan lain, pergi laluan. Bila dah hantar anak sekolah, dia kali ingat lagi. Nak jalan ke office, dah start mula kereta banyak jam. Kereta banyak, potong laluan kiri. Potong laluan kiri, polis tahan. Cik, apa hal? Alah cik, sorry cik, saya terlambat. Terlambat, lesen. Jangan cakap banyak, lesen. Kena saman. Aduh, tunggu. Tengah-tengah tunggu polis tu, tulis saman. Sekretari telefon. Bos. Orang yang kita nak meeting ni dah datang dah. Boleh lambat lagi ke? Kan? Marah polis pula. Cik, nak tulis saman cepatlah sikit. Polis tu marah, polis tu lagi. Okey? Jadi, okey. Lalu laluan kiri lagi. Okey? Sampai ke office, tengok beg tertinggal dekat rumah untuk meeting. Okey. Kita rewind balik. Okey. Anak main. Tadi tu kan, tengah-tengah nak minum, anak main. Kalau dia respon, jangan main-main. Dah. Bimbing anak. Apa tak main itu? Okay, ambil mainan anak, letak tepi. Okey? Anak pun boleh minum dengan bagus. Kita pun boleh minum dengan bagus. Tintin, lori, bas sekolah sampai, anak pergi. Walaupun muka masam kena marah. Tapi dia boleh habiskan kopi dengan bagus. Tak ada stres pagi itu. Nak pergi keluar, beg. Ambil beg. Jalan ke arah office, tak jam lagi. Tak ada nak potong lain kiri. Sampai tepat masa, orang meeting sampai, semua okey. Jadi hidup kita ni sebenarnya adalah apa yang kita react sekeliling. Kita kata asyik kita je toleransi, orang lain tak toleransi, kita lah stres. Tak. Sebenarnya apa yang kita react tu penting. Apabila kita toleransi, sebenarnya kita membina keharmonian yang baik. Tapi kita stres sebab apa? Kita mengharapkan aku dah toleransi, kau juga kena toleransi dengan aku. Itu yang kita stres sebenarnya. Kita nak imbal balik seperti mana kita buat kat orang. Tapi kalau kita panggil lain blues kan. Kita lain blues kita kan. Sebenarnya okey. Dunia ni dia punya main dia adalah kita. Kita bukan pelakon utama dalam hidup orang lain. Percayalah benda ni. Kita rasa macam aku ni penting bagi orang. Tak. Kita bukan pelakon utama dalam hidup orang lain. Orang lain semua dia adalah pelakon utama dalam hidup. Okey, silakan. Dia adalah pelakon utama dalam hidup dia masing-masing. Kita bukan pelakon utama dalam kehidupan semua orang. Tak. Jangan kena faham benda tu. So, bina ilmu, bina kefahaman, bina toleransi, mudah-mudahan semua akan okey insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz, satu pencerahan, satu pencontohan rakan-rakan kita Ustaz dengan Ustaz penjalan cerita tadi. Mereka yang stres Ustaz. Allahu Akbar. Tinggal beg lah pula. Allahu Akbar. Tapi itulah. Maksudnya kita ni macam mana pun kita adalah apa reaksi yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya Ustaz kan. Kita yang tentukan apa reaksi yang kita nak berikan. Dan hari ni antara yang win macam sahabat kita Tuan Rizal Rashid kata contoh Ustaz tu power. Contoh yang mana? Contoh seperti mana yang Rozalina Awang kata jangan ingat kita tak makan harimau tak makan kita. Win Ustaz. Allah. Ustaz, sejauh ni Ustaz sedikit kesimpulan daripada perkongsian Ustaz, silakan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin, muslimat, saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, apa kita bincang pada hari ini? So kita bincang pada hari ini dalam bab stres daripada sudut emosi Stres banyak sebab Kita jalan terantuk pokok kelapa, stres juga saya tu banyak sebab. Jadi kita cerita dalam bab emosi kita saja dalam satu bab emosi yang kita. Benda tu benda yang paling besar. Yang pertama sekali kita kena ingat tak semua benda kita boleh paparkan emosi kita. Jadi kalau kita kuning, kita nak semua benda kuning, takut kita rasa kita tidak dihargai. So kita kontrol benda tu Tak semua benda kita boleh mampu untuk paparkan emosi kita. Kita akan stres kalau kita tak dapat paparkan emosi kita. Yang keduanya iaitu kita akan stres kalau kita dipaksa untuk ada emosi yang bukan kita. So pun kita kena faham orang lain juga. Kita kena bentuk secara selectively. Okay? Maknanya gradually, secara pelan-pelan. Dan yang ketiga, kita akan stres benda emosi yang kita tak dapat pula. Emosi dimensi perlu yang kita tak dapat pula. Jadi maknanya sebab itu hidup ni apabila kita memahami satu benda, kita tengok manusia, salah satu benda yang penting adalah emosi dalam unsur badan dia. Sebab itu apabila kita faham benda tu, masya-Allah, maksudnya hidup kita lebih lagi akan tenang, lebih lagi akan maksudnya harmoni, dan kita akan membawa vibes kata orang sekarang kan,
ataupun aura kata orang dulu. Orang dulu kata aura. Orang sekarang pakai vibes. Ustaz mana satu, Ustaz? Macam mana? Ustaz mana satu, yang dulu ke yang sekarang? Kita orang lama, kita orang tua kan. Kita aura lah ya. Kita orang tua kan. Okey. Maksudnya aura keterangan tu kan, ataupun vibe keterangan tu bukan sahaja diri kita tapi kepada orang lain, insyaAllah. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita tutup dengan doa Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'i arba'. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Luangan masa juga, dan minggu hadapan Ustaz akan berada di Argentina. Kita doakan semoga line kita